Secara umum, tugas yang di Pertuan Agung adalah Baginda menjadi pemerintah tertinggi Angkatan Bersenjata Persekutuan Malaysia. Baginda mempunyai kuasa untuk mengampun, meringan dan menangguhkan hukuman bagi segala kesalahan yang dilakukan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan juga di Mahkamah Tentera. Baginda mempunyai kuasa dan tanggungjawab khas untuk memelihara hak istimewa orang Melayu sebagaimana yang disebutkan di dalam perlembagaan. Baginda juga boleh melantik dan melucutkan jawatan jemaah menteri dan timbalannya setelah mendapat nasihat Perdana Menteri. Yang di Pertuan Agung dengan nasihat Perdana Menteri boleh bertindak membubarkan parlimen dalam keadaan tertentu. Yang di Pertuan Agung boleh mengisytiharkan undang-undang tentera atau darurat. Yang di Pertuan Agung juga adalah kuasa tertinggi yang mentauliahkan duta-duta negara kita dan juga menerima tauliah daripada duta-duta asing. Right. Kita semua mengetahui bahawa tujuan bersekolah adalah untuk memperoleh pendidikan. Sebenarnya pendidikan bukan hanya berlaku semasa bersekolah sahaja. Pendidikan merupakan proses pembelajaran sepanjang hayat yang sebahagian besarnya berlaku di peringkat umur persekolahan. Pada peringkat inilah seseorang itu paling mudah dipengaruhi dan dibentuk untuk menjadi rakyat yang baik. Sebagaimana kata pepatah, hendak melentur bulu, biarlah dari rebung. Pendidikan merupakan salah satu aspek kebudayaan. Maksud kebudayaan ialah seluruh cara hidup yang meliputi agama, nilai, sikap, pandangan hidup, harapan, ilmu, pengetahuan dan juga kemahiran yang diwarisi dari satu generation ke satu generasi yang lain. Setelah mencapai kemerdekaan, kita mulai melangkah ke satu babak baru, iaitu ke arah membangunkan satu negara yang merdeka dan berdaulat. Untuk mengisi kemerdekaan, kita terpaksa menempuh berbagai-bagai masalah dan halangan. Tugas tersebut menjadi bertambah sukar kerana kita perlu membangunkan satu bangsa baru yang terdiri daripada berbagai-bagai keturunan yang sebelumnya telah mengamalkan budaya yang sangat berbeza di antara satu sama lain. Peristiwa 13 Mei 1969 telah membuktikan bahawa landasan perpaduan rakyat belum begitu kukuh. Kesedaran tersebut telah mendesak supaya satu cara yang realistik dibentuk untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh penduduk negara kita yang terdiri daripada berbilang kaum. Dalam bab ini, para pelajar akan dapat mempelajari bagaimana ikatan perpaduan boleh dibina sejak di bangku sekolah lagi. Caranya ialah dengan mewujudkan dasar pelajaran kebangsaan melalui Penyata Razak 1956, Penyata Raman Tahlib 1960 dan Dasar Pelajar Kebangsaan 1979.
Seterusnya, pelajar akan mempelajari tentang Akta Bahasa Kebangsaan yang telah memperuntukkan bahasa Melayu hendaklah menjadi bahasa rasmi yang tunggal bagi Persekutuan Malaysia dan menjadi bahasa pengantar di sekolah selepas 10 tahun mencapai kemerdekaan. Selain itu, pelajar juga akan mempelajari bagaimana kebudayaan, kebangsaan dan sukan menjadi alat perpaduan kita. Pendidikan di negara kita sebenarnya telah wujud sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Perkara asas yang diajar pada masa itu ialah pelajaran Al-Quran, membaca kitab-kitab dan selok-belok tentang agama Islam yang disampaikan di surau atau di madrasah. Pada kurun ke-19, penjajah British telah membawa perubahan dalam sistem pendidikan. Sekolah Melayu yang ditubuhkan oleh penjajah hanya terhad di peringkat rendah saja. Pihak penjajah juga tidak menyediakan peluang pendidikan bagi mengubah cara hidup dan cara berfikir orang Melayu. Tujuan dasar pendidikan British pada masa itu hanya sekadar untuk menjadikan orang Melayu sebagai petani dan nelayan yang lebih baik daripada zaman sebelumnya. Pendidikan di sekolah Cina bergerak bebas mengikut sukatan pelajaran dari negara Cina. Bahkan buku-buku dan guru-gurunya juga dibawa masuk dari negara Cina. Selepas 1920, barulah penjajah British mengawal pentadbiran sekolah Cina. Tujuannya adalah untuk menghalang ejen-ejen komunis menjadikan sekolah-sekolah itu sebagai sarang kegiatan mereka. Sekolah Tamil pula telah didirikan oleh pengurus ladang di ladang-ladang getah. Guru-guru yang mengajar di sekolah Tamil juga dibawa masuk dari negara India. Pada peringkat awal, sekolah Inggeris ditubuhkan oleh Mubalij Christian. Sekolah tersebut didirikan di bandar-bandar besar sahaja. Tujuan utama pelajaran di sekolah Inggeris adalah semata-mata untuk mendapatkan kerani dan pegawai rendah British sahaja. Selepas Perang Dunia Kedua tamat, pentadbiran Malayan Union telah memperkenalkan rancangan pendidikan yang dinamakan rancangan Cheeseman. Tujuannya untuk menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar di semua sekolah. Walau bagaimanapun, cadangan jawatan kuasa itu telah ditolak oleh Majlis Undangan Persekutuan. Dalam bab 4, para pelajar telah mengetahui bahawa penjajah British telah menerima cadangan daripada pemimpin Melayu untuk mengkaji masalah pendidikan di sekolah Melayu. Sebuah jawatan kuasa yang diketuai oleh L.J. Barnes telah dibentuk. Jawatan kuasa Barnes berpendapat untuk memperbaiki pendidikan di sekolah Melayu. Seluruh sistem pendidikan perlulah dirombak. Laporan tersebut telah ditentang oleh orang bukan Melayu. Mereka beranggapan laporan tersebut boleh melenyapkan kebudayaan mereka. Oleh itu, penjajah British telah melantik sebuah jawatan kuasa yang lain untuk mengkaji sistem pendidikan di sekolah Cina. 2 orang pakar pendidikan Cina telah dilantik. Mereka ialah Dr. W.P. Fen dan Dr. Wu Te Yao. Jawatan kuasa ini telah mengeluarkan laporan Fen Wu yang mengesyorkan supaya sekolah Cina terus wujud di tanah Melayu, tetapi sukatan pelajarannya hendaklah berdasarkan kepada tanah Melayu dan tidak lagi mengikut sukatan pelajaran negara Cina. Kedua-dua laporan tidak dapat dilaksanakan disebabkan oleh masalah kewangan kerana pada masa itu negara sedang menghadapi ancaman darurat. Dalam perbincangan di atas, pelajar tentu telah memahami latar belakang pendidikan pada zaman penjajahan British. Kesimpulannya adalah bahawa British tidak mengambil berat tentang pendidikan rakyat. Sistem persekolahan
yang tunggal dan menyeluruh tidak diwujudkan dan pentadbiran semula tidak dirancang dengan baik. Dengan demikian, hasrat untuk mendidik dan menyatukan para pelajar daripada semua keturunan tidak akan tercapai. Alright.